Selamat sejahtera, kami dari kumpulan A4. Filem yang kami pilih ialah The Empire and the Assassin. Dalam video presentation ini, kami akan present tentang the synopsis, unsur-unsur ketamaddunan dalam filem terpilih, faktor kelahiran dan kemerosotan, dan akhirnya ulasan tentang filem. Sinopsis filem ini mencerminkan keadaan sosial dan politik pada masa dinasti Qin dan menunjukkan semangat Qin Ke mengambil nyawanya sendiri dan mengorbankan dirinya untuk negeri Yan. Selain itu, filem ini terutamanya berkisah tentang Raja Qin dari mula menguasai dunia untuk rakyat biasa hingga membunuh orang yang tidak bersalah secara sewenang-wenangnya untuk menguasai dunia pada akhirnya. Unsur-unsur ketamadunan pertama adalah organisasi sosial yang tersusun. Qin Shi Huang adalah seorang maharaja yang sangat terkenal dalam sejarah dan dia juga meninggalkan warisan sejarah seperti tembok besar dan pahlawan teraku yang kini menjadi mercu tanda utama di China. Unsur-unsur ketamadunan kedua adalah kemajuan sains dan teknologi. Tembok besar China ialah projek seni bina terhebat dalam sejarah tamadun manusia. Selepas Qin menyatukan 6 kerajaan, Qin Shi Huang menghantar jeneral terkenal Meng Tian untuk menyerangkan Xiongnu di utara dan menghubungkan tembok besar negara-negara. Unsur-unsur ketamadunan di dalam filem ini ialah agama dan kepercayaan. Agama adalah Konfusianisme. Konfusianisme adalah agama terbesar di China seperti termaktub dalam pengajaran Confucius. Ajaran ini diasaskan oleh Kongfuzi yang merupakan seorang tokoh yang berketurunan bangsawan dan dikenali sebagai ahli falsafah dan pendidik. Pengajaran utama Confucius menekan pengamalan sifat serta nilai moral yang mulia seperti Ren, kemanusiaan, Li, kesopanan, Xiao, ketaatan kepada ibu bapa, Yi, kewajaran dan Ji, kebijaksanaan. Qin Shi Huang dalam filem ini ialah seorang yang mengamal agama Konfusianisme dan dia juga taat kepada ibunya. Kepercayaan dalam filem ini adalah Buddhisme. Ajaran Buddhisme merupakan salah satu kepercayaan yang mempengaruhi budaya dan pandangan semesta masyarakat Cina. Ajaran ini diasaskan oleh Siddhartha Gautama Buddha. Ajaran ini terkenal dengan jalan lapis mulia atau jalan pertengahan dibahagi kepada 3 bahagian iaitu Prajna, kebijaksanaan, Samadhi, penumpuan, sila, moral. Unsur-unsur ketamadun yang dua iaitu sistem bahasa dan tulisan. Bahasa Cina merupakan satu bahasa yang tidak berubah dari zaman kuno dan masih kekal digunakan sehingga ke hari ini. Oleh sebab Cina hanya mempunyai sistem tulisan yang tunggal, maka semua orang China hanya menggunakan satu bahasa antara untuk berkomunikasi dengan dialek yang berbeza. Dalam filem ini, semua orang menggunakan bahasa Cina untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dalam filem ini, kita juga boleh dapat unsur-unsur kerajaan atau pentadbiran yang teratur dan pembentukan bangsa Tionghoa. So, dalam zaman negara berperang juga merupakan era yang lebih kuat memangsa yang lemah. Putera Yan ingin membunuh Raja Qin tetapi tidak berani. Tapi Qin Ke melangkah ke hadapan tanpa berpaling ke belakang. Qin Ke berdedikasi untuk kewujudan negara yang merdeka walaupun dia mengorbankan nyawanya. Dia sanggup melakukannya. Pada dinasti Han yang makmur, ia membentuk satu sistem yang lengkap dan menjadi semakin popular di kalangan rakyat. Ia telah menjadi konsep menggalakkan negara berpusat dan bersatu berbagai etnik dan kepercayaan yang menyatukan bangsa China. Mentang perpecahan dan menjaga perpaduan tanah air telah menjadi tindakan serta patriot selama beribu-ribu tahun. Dalam unsur-unsur perbentukan bangsa Tionghoa, kebaikan tradisional dan kebenaran bangsa Cina menekankan bahawa kepentingan sosial dan
adalah lebih tinggi daripada kepentingan pribadi dan menekankan kewajiban moral individu kepada keseluruhannya. So, jika berjanji kepada Puteri Dan untuk membunuh Raja Qin untuk membalas budi Puteri Dan terhadapnya, kerana layanan Puteri Dan terhadap Jin Ke boleh dikatakan responsif, memberinya rumah wanita yang cantik, malah memberi banyak kuasa dan dari semasa ke semasa. Dia juga akan memberikan banyak harta karun yang jarang ditemui. Biasanya keperluan hidup disediakan oleh Putera Dan, dan apabila Putera Dan memerlukan bantuan, dia perlu berdiri. Jika Jin Ke tidak membunuh Raja Qin, akibatnya ialah kematian. Orang pada masa itu memberi perhatian untuk menjadi terkenal di seluruh dunia dan sangat mementingkan reputasi pribadi. Selain itu, Puteri Dan telah melayannya dengan baik. Memandangkan Puteri Dan telah membuat permintaan jika dia tidak pergi. Dia tidak akan dapat melepasi ujian muka. Walaupun Puteri Dan melepaskannya, Jin Ke akan mati apabila negeri yang dimusnahkan oleh Raja Qin. Dalam keadaan ini, mengapakah Jin Ke tidak memilih untuk membunuh Raja Qin? Sekurang-kurangnya demi rakyat negeri yang untuk rahmat Puteri Dan untuk semangat kesatriannya sendiri, dia juga boleh mencipta nama untuk dirinya dalam sejarah dunia. Faktor kelahiran yang pertama dalam tamadun dari filem The Emperor and the Assassin ini adalah keinginan mencapai cemerlang. Sebagai seorang raja, mereka hendaklah mempunyai kesedaran untuk membangunkan negara seperti Qin Shi Huang. Dengan keinginan untuk mencapai kecemerlangan, beliau telah membanteras mereka itu yang akan mengancam takhta beliau dan menghalang Qin Shi Huang untuk menyatukan negara-negara Han, Zhao, Yan, Wei, Chu dan Qi. Beliau mempunyai kegigihan diri untuk menyatukan negara-negara tersebut dan sanggup mengorbankan keluarganya seperti bapaknya untuk mengukuhkan kedudukannya. Salah satu contoh adalah Lü Buwei dikenali sebagai bapa pada Qin Shi Huang, tapi tidak diketahui oleh rakyat. Beliau membunuh dirinya supaya Qin Shi Huang boleh mengukuhkan taktanya, kerana kalau perkara ini diketahui oleh rakyatnya, Qin Shi Huang tidak boleh menjadi raja lagi. Qin Shi Huang tidak menghalang bapanya, tapi apabila beliau mendapati bahawa bapanya sedang membunuh diri belakangnya, walaupun beliau berasa sedih, beliau berpegang kakinya untuk memastikan bapaknya telah meninggal dunia. Penggawa Qin Shi Huang sering mengingatkan beliau supaya tidak melupakan hasrat pendahulu dinasti Qin untuk memerintah dunia. 君王嬴政，你真的忘记了一统天下的大愿了吗？ Faktor-faktor kelahiran kedua ialah tekanan hidup. Video itu menyebut bahawa semasa dinasti Qin, 6 kerajaan itu berperang dan rakyat menderita akibat peperangan itu. Qin Shi Huang melancarkan perang untuk suara rakyat hanya untuk menyatukan 6 kerajaan. Rakyat tidak perlu takut akan kesakitan peperangan supaya rakyat dapat hidup dan bekerja dengan aman dan puas dan masyarakat dapat berkembang pesat. Faktor-faktor kelahiran ketiga ialah interaksi dengan tamadun. Semasa dinasti Qin, selain peperangan, terdapat pertukaran budaya antara 6 kerajaan dan Qin. Negeri Qin adalah negeri yang paling berkuasa pada masa itu dan negeri yang agak kecil di antara 6 negeri. Dari video tersebut dapat dilihat bahawa untuk menggelap daripada
mencerobot wilayah tersebut. Orang Han bangsa melihat untuk memberikan emas dan pekat kepada Qin untuk mendapatkan suatu interaksi antara tamadun dapat dilihat, dan putera Yan telah belajar mentadbir negeri di Qin sejak kecil supaya dia boleh menguruskan negaranya pada masa hadapan. Terdapat dua faktor kemerosotan dalam filem ini. Faktor pertama adalah penindasan dan kezaliman. Penindasan adalah pelaksanaan kewibawaan atau kekuasaan dengan cara yang membebankan kejam. Kezaliman adalah kelakuan yang ketidakadilan seperti seorang pemimpin membuat hal-hal yang tidak logik dengan sengaja kepada orang yang tidak bersalah. Kelakuan ini sebagai penindasan. Sebagai contohnya dalam movie ini, The Empire and the Assassin, Su Hongti suruh tentera tangkap dan melakukan pembunuhan kepada semua kanak-kanak untuk mengelakkan masalah seperti membalas dendam pada masa depan. Bertindak kejam terhadap rakyat-rakyat kerana perkembangan dinasti juga salah satu kelakuan penindasan. Dengan sebab ini, rasa tidak puas hati telah mengakibatkan hati rakyat yang ingin bangkit, memberontak dan semangat rendah kepada masyarakat. Faktor kedua adalah keruntuhan akhlak dan moral. Keruntuhan moral tidak dapat dielakkan bagi banyak sifat manusia, dipikat oleh kuasa dan wang, dan banyak orang tertarik dan hilang. Penyebab kematian banyak dinasti China adalah kerosakan hak, kerana semua hak negara-negara awal di China berada di tangan Maharaja. Oleh itu, masa depan sebuah negara sepenuhnya disebabkan oleh kualiti moral Maharaja. Dalam filem ini, Su Hongti merupakan Maharaja yang panas barang. Beliau bukanlah seorang pemimpin yang baik dan akan mengambil keputusan untuk bunuh orang tanpa mengira orang itu adakah hubungan dengan beliau. Contohnya, Su Hongti suruh orang masukkan dua anak tiri beliau yang tidak bersalah ke dalam guni dan jatuhkan mereka sehingga mati. Dalam filem pembunuhan Raja Qin Jingke, saya belajar atas pemerintahan yang kejam. Satu perkara yang saya dapati sangat menarik perhatian ialah plot yang berkisah tentang Raja Qin. Di dalam filem, Raja Qin berjaya dalam aspek pengurusan diri negara ini dan harus menjadi matlamat. Walau apapun, Raja Qin sentiasa membawa kepercayaan untuk tidak melupakan niat asalnya. Tanpa mengira strategi atau kaedah yang digunakan, dia yakin dengan ideanya asalkan matlamat itu dapat dicapai. Beliau adalah teladan untuk kita ikuti, walaupun bagaimanapun kadang-kala perkara akan menjadi sebaliknya, seperti sebab Raja Qin dibunuh dalam filem itu. Jadi dalam kehidupan sebenar, kita mesti boleh memukul dan merengangkan perkaranya dan tidak melakukan apa sahaja untuk mencapai matlamat kita. Dalam filem ini, apa yang saya lihat ialah bagaimana orang biasa berubah menjadi hero pada masa itu. Jingke hanyalah seorang yang melulu, berani dan damai. Orang yang mempunyai cita-cita kuasa, keinginan dan kebencian mungkin ingin membunuh Maharaja. Tetapi dia hanya orang biasa yang terlalu jauh daripadanya. Putera yang mendorongnya menjadi hero, mungkin dia tidak berfikir untuk membunuh Maharaja, tetapi dia menepati janjinya. Dia tidak dapat menjumpai tapak tangan duli yang pertama mulai putera Daud. Sebelum menjadi hero, dia adalah hero bukan kerana dia pergi kepada Maharaja pertama untuk menjadi hero, tetapi dia menepati janjian. Dalam yang perang, dia menepati janjian dengan hidupnya.